Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dekat Baikam Studio. Tak malam sudah perlawanan persahabatan menentang China di mana kita sekali lagi mencipta kejutan apabila berjaya mengikat China dengan keputusan 1-1. Satu lagi keputusan positif berjaya dicapai oleh Harimau Malaya di mana sebelum ini kita berjaya untuk seri dengan Syria dengan keputusan 2-2. Kita berjaya membawa pulang kutipan sebanyak 3.3 mata dari bumi China. Ini adalah satu keputusan yang sangat positif berjaya dicapai oleh anak buah Kim Panggon. Siapa sangka pasukan kita mampu untuk memberikan satu saingan yang hebat kepada pasukan-pasukan yang jauh lebih hebat dari kita. Ini memberi petanda yang persiapan kita untuk menghadapi Piala Asia tahun depan sedang berada dalam fasa yang sangat positif. Kena ingat, dua pasukan yang kita lawan ini iaitu Syria dan juga China juga akan beraksi dalam Piala Asia tahun depan. Jadi aku anggap ini adalah satu pendedahan yang cukup berharga buat skuad kebangsaan menentang geng-geng Piala Asia. Tapi apa-apa pun, kita akan mulakan dulu dengan line up pemain pada kali ini. Untuk game kali ini, coach telah melakukan sedikit perubahan pada line up pemain apabila Dominic Tan masuk menggantikan Badak yang mengalami kecederaan pada game sebelum ini. Manakala Akhir dan juga Darren Lock masuk untuk menggantikan tempat Arif Aiman dan juga Stuart Wilkin. Jadi boleh nampak tak banyak perubahan yang dilakukan oleh coach kali ini. Coach cuma tukar 3 pemain je. Untuk first half, aku boleh cakap tempo dan intensiti permainan pada kali ini taklah terlalu laju kalau kita nak compare dengan game sebelum ni. Cuma yang aku suka untuk game kali ini adalah kita bermula dengan satu momentum yang sangat positif. Bayangkan, pada minit kedua kita dah berjaya untuk menjaringkan gol melalui Darren Lock. Akan tetapi sayangnya kedudukan Mickey dikesan dalam keadaan offside sebelum dia membuat hantaran kepada Darren Lock. Tapi itulah, offside sikit je. Bayangkan, baru 2 minit kita dah berjaya skor. Lepas pada tu kita boleh nampak China dah mula mengatur corak permainan mereka. Jadi pada minit kelima China berjaya mendapatkan satu percubaan on target. Akan tetapi berjayalah diselamatkan oleh Shihan. Dan akhirnya pada minit ke-10 kita berjaya membuat China tersentap seketika apabila Mickey berjaya untuk menjaringkan gol selepas menyudahkan hantaran yang dibuat oleh Akia. Satu serangan yang cukup pantas dan direct dilakukan oleh pemain-pemain kita. Bola dari Shihan ditanduk oleh Josue, Akia sambung, bawa bola ke depan, pas ke Mickey dan apa lagi? Gol lah. Kalau kita tengok pemain-pemain China pun macam tak percaya yang kita sekali lagi berjaya skor lawan mereka. Dan kalau kita tengok corak permainan China, mereka lebih banyak memegang possession. Mereka build up dari bawah, hantar bola ke sayap dan cubalah untuk buat crossing ke tengah untuk mencari Aikeson. Tapi malangnya taktikal tu tak berkesan disebabkan oleh tahap disiplin pertahanan kita yang betul-betul mantap. Kita boleh nampak China agak bergelut untuk pecah masuk melalui kawasan tengah. Jadi mereka lebih banyak menggunakan sebelah sayap untuk melakukan crossing. Pertahanan kita pula memang kau-kau lah lock si Aikeson tu. Langsung dia tak ada chance nak shoot bola. So kalau kita tengok shape kita suatu off bola, kita akan membentuk formasi 4-2-4 dalam fasa bertahan. So taktikal kita lebih kepada bermain counter attack. Kita bertahan, kita absorb segala pressure daripada pemain-pemain China. Kita tak main pressing time ni. Kita tutup segala space dekat kawasan kita sampai pemain-pemain China ni dah mati akal dah nak attack. Kobe On dengan Matt Davis memang kau-kau lah. Dua pemain ni jaga di sebelah sisi tu. Pemain sayap China pun sebenarnya bergelut lah nak tembus dengan Matt dan Corbin ni. Dominic dengan Dion kawal pertahanan dengan cukup-cukup baik lah. Ditambah pula dengan Brandon Guy yang beraksi seolah macam center back dekat first half ni. Sebab tu kita tak nampak sangat lah Brandon ni naik sampai ke middle third. Dia lebih banyak duduk dekat belakang untuk protect bahagian defense. Dan macam biasalah, bahagian tengah kita agak mati lah pada kali ni. Kita langsung tak boleh nak kuasai di bahagian middle third. Dekat middle third ni memang China yang conquer. Kita lebih banyak bermain di sebelah sayap. Bila defend dapat bola, kita akan terus direct pas ke sebelah sayap. Memang kita tak banyak guna bahagian tengah tu. Tapi aku puji prestasi Endrick untuk first half ni. Nampak Endrick lebih menyelah bila bermain di posisi yang lebih deep. Josue pula nampak sedikit tenggelam. Dan sebenarnya aku suka kombinasi pemain-pemain serangan kita iaitu Lock, Akia dan juga Mickey. Kita boleh nampak ada beberapa gerakan yang cuba dibuat oleh 3 pemain ni. Cuma ada beberapa momen tu Akia agak sedikit delay dalam buat decision making. Ada momen dia patut pass bola, dia pergi bawa lagi bola. Benda boleh shoot, dia pergi pass. Jadi bagi aku itu sedikit kelemahan Akhir dalam game ni.
Dan kalau kita tengok statistik, ikutkan kita yang lebih banyak shot dalam first half ni, China memang tak banyak mana pun shoot. Diorang nak attack pun sangkut sebab defense kita kau-kau bertahan. Tapi sayangnya pada minit ke-35 kita bolos akhirnya apabila China berjaya untuk menyamakan kedudukan. Bagi aku, kalau bola tu tak terbias, Shihan mungkinlah mampu untuk save bola tu. Tapi bola tu terbias sikit je, kena Dominic jadi menukarkan Shihan untuk save bola. Lepas pada gol tu, kita boleh nampak China semakin meningkatkan lagi asakan mereka. Dan time ni jugalah ada beberapa pemain kita dah mula hilang fokus dah. Dah start buat mistake. Macam Jungkook lah, ada beberapa kali dia salah pas bola. Lepas tu sekali tu dia cuba untuk clear bola tapi bola tak kena. Tapi nasib baiklah lepas tu dia cepat-cepat recover. Kalau tak berkecap lah juga defense kita nanti kalau Dion tak boleh nak fokus. So far untuk second half aku berpuas hatilah dengan corak permainan kita. Walaupun China yang banyak cover possession, akan tetapi corak permainan counter attack kita berjaya untuk mengucar kacirkan pertahanan mereka. Cuma kelemahan utama kita adalah di bahagian middle third lah. Lagi-lagi China yang main high pressing. So kita memang tak mampu nak kontrol bola lebih lama. Last kita terus lompas ke sebelah sayap. Tamat first half, Malaysia 1, China 1. So masuk second half, Coach Kim mengulangi resepi yang sama ketika menentang Syria apabila bertukar ke formasi 3-4-3. So kali ni Arif Aiman, Junior Esta dan Syahmi Safari dibawa masuk. So aku boleh nampak plan coach pada kali ini adalah untuk mengukuhkan lagi bahagian pertahanan kita dan menambahkan lagi support di sebelah sayap. Sebab memang kita banyak menyerang di sebelah sayap. So impaknya sama seperti first half, permulaan kita sangat positif apabila minit ke-46 kita dah berjaya melakukan percubaan melalui Miki. Akan tetapi bola tersebut sedikit tersasar di sebelah tepi. So itu kalau masuk memang wah aku boleh kata. Pada kali ini kita boleh nampak tempo permainan yang lebih laju ditampilkan oleh pemain China. So dalam tempoh 15 minit pertama, kita boleh nampak ada beberapa build up yang dilakukan oleh pemain-pemain Malaysia. Aku boleh nampak kita punya build up kali ni lebih kemas kalau nak compare dengan first half tadi. So 15 minit pertama je lah. Start masuk minit 60 terus China yang pegang game. Kita yang lebih banyak bertahan sebab kau China pergi attack. Kali ni kita boleh nampak China menukar sedikit corak serangan mereka. So kalau first half mereka jarang untuk attack melalui kawasan tengah, akan tetapi berbeza pada kali ni. China lebih banyak masuk melalui kawasan middle third pada kali ni. So adalah 2-3 gerakan melalui kawasan tengah berjaya mengkucak-kacirkan pertahanan kita. Kekurangan pemain di bahagian tengah berjaya dieksploit oleh pemain-pemain China. Sebab mereka tahu sebelah sayap dah compact, jadi mereka try masuk ikut tengah pula. Brannigan kali ni dah dapat naik lebih ke atas sikit sebab dah pacak 3 defense kat belakang. Jadi dia dan Hendrik yang kena kontrol bahagian tengah tu. Tapi still kelemahan kita dekat bahagian tengah tak dapat diperbaiki. Malah kali ni juga China lebih banyak melakukan percubaan dari jarak jauh. Sebab kita memang main low block je. Belakang memang dah compact lah. Jadi mereka pilih untuk shoot dari jauh pula. Kali ni kita bertahan dalam formasi 5-3-2. Memang betul-betul compact lah bahagian belakang tu. Cuma bila Matt Davis keluar ni, nampak lah bahagian kanan kita ni sedikit expose. So China pun banyak attack juga lah sebelah kanan tu. Ada juga beberapa momen yang Syahmi ni agak struggle juga lah untuk kawal pemain China. Tapi nasib baiklah dia cepat-cepat dapat support daripada pemain-pemain lain. So kalau kita tengok bahagian defensif kita kali ini pun agak fragile kalau nak compare dengan first half. Tapi nasib baiklah kecemerlangan Shihan berjaya menyelamatkan beberapa percubaan dari pemain-pemain China. Memang waktu ni pun kita dah tak mampulah nak control game. China yang lebih banyak menguasai perlawanan. Kita pun ada juga buat counter attack, tapi malangnya kita tak berjaya untuk guna peluang tersebut sebaik mungkin. Malah kemasukan Azam Aziz dan Pawi pun tak banyak sangat bagi impact dekat pasukan. Malah aku rasa momen bila Hendrik keluar tu terus bahagian tengah kita memang dah hilang kreativiti, hilang momentum. So Pawi bila masuk, Arif Aiman ditolak ke bahagian tengah untuk ganti tempat lock. Cuma itulah, kita pun dah tak boleh nak kawal game, jadi susah sikit lah peluang kita tu untuk skor gol. Apa yang kita mampu buat adalah kita cuba absorb segala asakan daripada pemain-pemain China. Yang penting kita jangan bolos lagi-lagi bila game dah nak habis. Dan akhirnya tamatlah perlawanan kita berjaya mengikat China dengan keputusan 1-1. So conclusionnya aku boleh cakap kita bermain dengan sangat baik. Lagi-lagi aku memang enjoy lah tengok first half tu. Cuma mungkin kena perbaiki sedikit lagi kelemahan kita dekat bahagian tengah. Nampak ketara sangat yang tengah kita tu tak hidup mana. So MVP pilihan aku untuk game kali ni, aku pilih Shihan lah. Sebab kalau bukan sebab Shihan, aku rasa mungkin kita akan kalah dalam game ni. Shihan memang terbaik. Kata-kata terakhir aku, ayo kekalkan
kepimpinan Kim Panggon. So itu saja Sekmo untuk video kali ini. So aku harap Sekmo boleh like, subscribe, share and komen. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.